Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan rakan-rakan di TikTok. Okey, apa khabar semua hari ini, hari Jumaat? Okey, hari Jumaat 27 Januari 2023. Terima kasih pada Alang join. Alang, OC Roda. Okey, join Kak Nida. Terima kasih join Kak Nida. Bagi support dekat Kak Nida. Kak Nida ni tengah mencari kawan-kawan. Nak borak-borak. Ali Asmara, Yati Mokzi, Petion, afternoon. Pagi lagi ni. Vivi join. Terima kasih. Silvi Siahan. Okey, apa khabar semua kawan-kawan ada? Nescafe tarik. Wow. Ida 105 Lia, Assalamualaikum, salam Jumaat semua kawan-kawan. Mam Cia Indah Indra Hartini, Muhammad Syukri, NF987 Spekon. Okey, ramai, Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan Kak Nida. Kak Nida pagi ni okey, nak borak-borak dengan kawan-kawan semua. Okey, siapa yang ada masa boleh spend time dengan Kak Nida. Kita nak bercakap sebab semalam Kak Nida excited sangat ni. Semalam kita bercakap tentang harga emas kan. Semalam harganya adalah 286. Hari ini harga emas turun 284 per gram. Jadi that's why Kak Nida excited sangat nak sharekan kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum Abdullah Muhammad Muin, Syafika, Syahira, But Light, okay, Siwas SDY. Okay, terima kasih masuk live Kak Nida. Okey, Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan semua. Okey, tahun ni, tahun 2023, tahun yang mencabar sikit dalam segi keuangan. Jadi kita nak setkan kita punya matlamat supaya kita ada satu simpanan yang kukuh untuk masa depan kita. Okey, ada caranya. Okey, ada caranya di mana kita kata dulu kita tak ada simpanan tapi sekarang kita ada option yang kita boleh buat simpanan dengan cara kaedah yang mudah, murah, telus dan patuh syariah. Okey, kepada kawan-kawan semua, okey, anda ada masalah tak simpanan bocor? Okay, so kita ada cara di mana kita ada tips yang boleh menyimpan dalam bentuk simpanan dalam bentuk gram emas. Okay, so siapa yang dulu ada masalah dah simpan tapi masih sikit. Assalamualaikum kepada Prince Dean. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join Kak Nida. Okey, kepada anda semua yang dulu kata dah simpan Kak Nida, saya dah simpan duit tapi at the end bila gaji ambil balik. Itu selalu masalah yang dihadapi bukan kepada anda saja. Kak Nida sendiri pun dulu zaman bekerja. Okey, zaman bekerja dah simpan lepas tu ambil balik. Bila ambil balik, consider simpanan tu itu dinamakan simpanan kita bocor. Okay. Jadi nak elakkan simpanan kita tu daripada bocor, ada kaedah yang boleh kita jadikan simpanan dilupakan. Kalau dulu kita simpan dalam bentuk duit ringgit, sebelum hujung bulan ambil balik, ataupun kita silap catur untuk simpanan. Contoh kan, bila dapat gaji, dapat aja gaji kita terus je bayar hutang, dapat je gaji kita terus. Terima kasih Faizah Saidin. Terima kasih Faizah Saidin join Kak Nida. Terima kasih. Alright. Betul tak Faizah? Bila kan dulu kan kalau kita tak ada ilmu keuangan ni, ilmu tentang emas ni, bila kita dapat duit kita asyik bila dapat gaji belum ada ilmu lah. Bila dapat gaji bayar ini, bayar itu, belanja ini, belanja itu, at the end simpanan masih kosong. Okay. Bila kita dah ada ilmu emas, kita ada dah tentang latar belakang yang kita kata dulu kita zero, sekarang kita dah ada input daripada kawan-kawan ataupun daripada buku-buku keuangan, daripada training-training yang disediakan, tips-tips yang diberikan kepada kita oleh pakar-pakar ataupun otak-otak emas, kita dah boleh celik. Caranya kita ubah. Dulu kita belanja dulu, bayar dulu semua urusan, baru kita tunggu ada duit ekstra ke baru nak buat simpanan. Tapi sampai mana maunya tak wujud ni simpanan tu sebab kita silap percaturan. Bak kata pakar, kita kena asing dulu siap-siap bila dapat gaji tu. Asing dulu siap-siap untuk simpanan, baru kita berbelanja. Paling tidak 100. Ataupun kita boleh cakap 10% daripada gaji. Contoh gaji kita 1,000 lah.
1000 dan 10% 100. Jadi maksudnya 100 tu kita disiplinkan diri, konsistenkan diri, kita menyimpan dulu baru kita berbelanja. Itu tips dia di mana kita kena ubah ikut kepada apa yang mentor ataupun otai-otai berikan kepada kita. Sebab kalau kita belanja dulu, at the end tak wujudnya duit extra tu. Selagi duit tu ada, duit kertas ada dalam purse, selagi tu otak kita ligat aja berjalan nak fikir nak beli itu, beli ini. Yang bukan keperluan. Jadi kita ubah. Kita asingkan dulu 100, baki tu baru kita berbelanja. Itu antara tips yang diberikan oleh pakar-pakar kepada kita supaya kita ada simpanan masa depan. Simpanan ni untuk apa? Sebagai dana kecemasan, dana persaraan ataupun kita nak convert kepada aset yang lebih besar. Okey. Terima kasih kepada Violeta join Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat. Indra Aktri. Okey, terima kasih join Kak Nida. Okey, so kalau Faiza boleh join live, borak-borak dengan Kak Nida. Jom kita sharekan pengalaman kita dalam ilmu emas ini. Okey, kita kan contoh, tadi kita rasa kita dah ada set matlamat. Contohnya sebelum berbelanja dapat gaji, kita asingkan dulu untuk simpanan. Okey, itu kita nak sharekan kepada kawan-kawan semua. Dulu kita dapat gaji, kita belanja dulu. Nak tunggu duit extra, takkan wujudnya simpanan. Jadi kita tukar, twist. Bila kita tukar, kita dah twist, jadi kita dah ada simpanan. Sampai ujung bulan kita dah ada security dalam tangan kita. Kalau terdesak, kita gunakan simpanan kita. Simpanan lebih padu, ubah kepada simpan emas. Okey, jadi kepada kawan-kawan kita, kenapa emas menjadi pilihan? Okey, kenapa emas menjadi pilihan? Ini adalah emas. Emas adalah satu logam yang tak boleh dicetak. Duit ringgit boleh dicetak. Kan? Duit kertas boleh dicetak. Okey. Simpan cash pun nanti duk nampak lagi nak guna. Betul. Selagi duit tu ada dalam purse. Selagi tu otak kita dia akan ligat nak berfikir nak beli apa. Masuk shopping kompleks, cepat je tarik. Nampak benda-benda yang tak perlu pun kita nak beli. Itu tabiat kita lah. Tabiat buruk kita. Orang kata naluri pegang duit ni, so kita asyik fikir nak berbelanja. Okey. Terima kasih Faiza bagi Kak Nida nasi lemak. Kak Nida belum sarapan pun. Okey. Terima kasih, nanti Kak Nida makan nasi lemak tu. Okey, jadi bila kita dah ada emas, duit kita dah dibekukan daripada cair dengan mudah. Dah beku ni. Jadi dah jadi simpanan yang dilupakan. Jadi antara emas, mengapa dia menjadi pilihan? Dia dapat elakkan duit kita daripada cair dengan mudah. Apa maksud cair? Macam Faizah cakap tadi lah. Kalau pegang duit, asyik fikir nak berbelanja, nak guna, nak beli ini yang tak perlu. Jadi bila dah beku, kita disiplinkan, ubah. Dulu kita simpan ekstra dalam bentuk ringgit. Sekarang kita ubah, transfer dia kepada bentuk emas. Jadi matlamat kita nak menyimpan emas ni, kita kena setkan. Sekarang ni awal 2023 bulan Januari. Okey, apa matlamat kita? Di akhir bulan tahun 2023, kita dah ada contoh bunga emas 1 gram. Matlamat kita set matlamat ni, bunga emas 1 gram. Ataupun contoh kita boleh ada 1 dinar 4.25 gram. Okey. Kita setkan dalam diri kita disiplin untuk konsisten, elakkan duit daripada cair. At the end of 2023 kita dah ada bunga emas program. Ataupun at the end 2023 kita dah ada 1 dinar 4.25 gram. Paksa diri konsisten untuk bekukan duit daripada cair. Okey. Matlamat tu kena set. Okey, contoh sekarang ni kan, tarikh hari ni 2023, berapa bulan? 20, hari ni 27. Kalau harga emas hari ni account gap 284. Kita set hari ni, aku mulakan, saya mulakan, kita mulakan. Mulakan, paksa diri, hari ni start. At the end 2023 dah ada gold bar 10 gram. At the end 2023 dah ada 1 dinar 4.25 gram. Kita set dalam diri. Kalau misal kata Kak Nida, saya tak berani nak set ataupun ambil promosi 10 kali bayar. Kita boleh ambil account gap ataupun kaedah kita panggil
Gold Accumulation Program ni boleh mula dengan serendah 100. Tapi jangan set 100. Kalau kita set 100, rendah sangat. Kita kena, kalau ada bajet lebih, set lebih. Kalau tak capai, baru kita buat, kita set matlamat ni kena tinggi. Bila kita set matlamat tinggi, at least kita ada tolerance dekat bawah tu, kita boleh paling tidak pun boleh capai yang tinggi tu, kalau paling tidak 5% kurang daripada yang kita set tu. Okey, contoh kita nak set 200, contoh RM200 untuk emas. Okey, 200 sampai hujung bulan, kalau dalam bentuk akaun bank dalam bentuk ringgit, adakah 200 tu menjadi 2,400 pada bulan yang ke-12? Bagi Kak Nida, pengalaman Kak Nida, duit kalau simpan duit kertas, dia tak jadi 2,400. Dia kurang. Sebab apa? Ambil balik. Macam Faizal cakap tadi, ambil balik. Sebab apa kita nampak tahu ada duit dalam bank. Tetapi kalau 200 tu dah dibekukan, tukarkan jadi emas, kita dah ada 1 gram dah wujud. Okey, 2 gram dah wujud. Bulan ke-12 dia boleh jadi 12 gram. Itu another matlamat. Tadi kita set bunga emas 10 gram hujung tahun 2023. Ataupun kita set matlamat 1 dinar 4.25 gram. Ataupun paling tidak 1 bulan 1 gram, 12 bulan dah jadi 12 gram. Kan? Kalau kita 3 tahun dah jadi 36 gram. Jadi matlamatnya paling sikit pun 1 gram 1 bulan. Kaedah-kaedah yang ada kat Public Gold ni, kita ada 4 kaedah. Okey, kawan-kawan kalau nak menyimpan emas, ada kaedah mampu milik dekat Public Gold ni, 4 kaedah. Pertama kita sebut Account Gap Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas boleh mula dengan serendah 100. Janganlah set 100 tu. Sebab apa? Kita nak matlamat tu, kita cita-cita nak tinggi kan. Angan-angan kita nak berangan, azam kena tinggi. Jadi kemudahannya boleh mula dengan serendah 100. Kita set lah 1 bulan paling tidak 200 atau 300 untuk emas. Masuk dalam account gap kita tu. Okey, kita boleh pantau 24 jam, kita ada apps, kita ada website, okey. Kita boleh keluarkan, kita boleh aranukan, kita boleh simpan terus dalam account gap tu dengan syarat kekal je 1 gram dalam account, selebihnya kita boleh proceed apa urusan kita nak. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih Prince bagi Kak Nida rose. Terima kasih sangat-sangat. Okey, so kita bila dah set matlamat, kita akan automatically kita terpaksa buat. Sebab kita, okey, aku tak boleh lari daripada matlamat ni. Aku kena buat ni. Jadi kita ada azam. Janganlah hangat-hangat tak ayam. Kita kena matlamat ni untuk diri kita dan juga masa depan kita. Jadi kalau kita tak ikut matlamat kita, seperti kita curang dengan matlamat kita. Okey kan? Bila itu kita disiplinkan diri. Sebab tak ada siapa yang boleh menyimpankan emas untuk diri kita. Prince ni daripada PGYF. Terima kasih sangat-sangat. Yang mana ya Kak Nida tak perasan. Terima kasih support Kak Nida. Terima kasih. Tim PGYF yang mana? Sebab PGYF ni sekarang ni dah makin besar. Okay. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih support Kak Nida. Okay. Jadi kita jangan curang dengan matlamat kita. Okay. Orang kata jangan curang dengan kasih. Ini kita cakap matlamat diri kita ni. Untuk masa depan simpanan kita ni. Jangan curang dengan matlamat kita. Tanamkan kita punya azam konsisten setiap bulan. Okey, itu adalah account gap gold accumulation program. Paling tidak mulakan 1 gram 1 bulan. Hari ini 1 gram adalah 284. Tak glamour, orang tak kenal. Orang pun tak kenal Kak Nida. Okey, sama juga. Kak Nida pun tak glamour juga. Tapi kita buat apa yang kita boleh sharekan kepada kawan-kawan supaya menyimpan kaedah dengan yang mampu milik, mudah, murah, telur dan patuh syariah. Terima kasih kepada Tuan Ismi Syahmi. Alright, terima kasih join Kak Nida. Okay, so kita berdikit-dikit melalui account gap tu. Kita disiplinkan diri. Ada extra, kita tambah extra. Dia seperti account bank, bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Tetapi percayalah, once kita dah mula 1 gram pertama, aura emas ni dia akan membuatkan kita nak tambah lagi. Kalau kita nak keluarkan pelbagai design yang kita boleh keluarkan. Dalam bentuk gold bar boleh, dalam bentuk gold bar 1 gram ni pun boleh, dalam bentuk gold bar bunga emas pun boleh. Okey, yang ini bunga emas 10 gram. Apa-apa design ikut kepada cita rasa kita. Okey, terima kasih Prince Din, betul sangat. Okey, itu adalah kaedah
account gap. Boleh simpan terus dalam account gap, boleh keluarkan, okey, boleh aranukan, boleh kita nak jual balik kat public group pun tak masalah, secara online sahaja. Okey. Yang penting kita paksa diri kita. Takkan ada orang boleh memaksa diri kita untuk menyimpan emas selain diri kita sendiri. Disiplinkan sebelum berbelanja, dapat gaji untuk emas dulu. Lepas tu barulah kita berbelanja. Kita ubah dulu, kita belanja dulu. Tak ada simpanan, tunggu duit ekstra. Tak wujud duit ekstra tu. Itu pengalaman Kak Nida sendirilah. Mungkin anda boleh mendisiplinkan diri, tetapi bagi orang macam Kak Nida, mungkin ada kawan-kawan yang sama macam Kak Nida, kita kena ikut nasihat pakar, ubah. Dapat duit, asing dulu. Irfan Khairi kata, reward yourself first. Maksudnya, kita hadiahkan diri kita hasil daripada duit gaji kita bekerja tu untuk simpanan diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Okey, itu kaedah yang kita panggil Gold Accumulation Program. Boleh bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Okey, boleh aranukan, boleh jual balik, boleh simpan terus, ataupun boleh kita nak aranu, jual, simpan terus, ataupun kita nak keluarkan design-design ikut cita rasa kita. Okey, naik kotak boleh ke? Boleh. Macam mana nak naik kotak? Alright, Kak Nida invite ke macam mana? Sebagai guest. Kak Nida invite. Okey, Kak Nida invite ya. Alright. Kalau Faizal Saida boleh masuk pun, jom kita naik kotak. Boleh naik kotak dengan Kak Nida. Jom kita borak-borak. Prince Din ni yang mana? Kak Nida tak perasan lah. Malam tadi join meeting tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Prince Din. Boleh Kak Nida tahu nama yang mana ya dalam PGYM? Tak join semalam, tak sempat. Ada job memang tak. Okey, hari Selasa Tuan Prince join tak? Prince D. Selasa bila? Kan kita selalu meeting setiap hari Selasa. Ada masa join, ada masa tak. Oh ya ke? Pasal Okey. kerja shift kan. Yang malam tak menentu. Alright. Faham. Okey. Jadi maksudnya ada minggu ikutlah. Ada ikut. Okey. Ikut. Okey. Okey. Faizal pun tak dapat join sebab sambil buat kerja. Alright, tak apa. Kita ni nak share kan Tuan Din. Apa pengalaman Tuan Din menyimpan emas ni? Boleh share sikit? Okey. Boleh nampak. Assalamualaikum Tuan Din. Waalaikumsalam. Mungkin tak macam lah sebab kalau join masa meeting pun jarang buka camp. Kadang-kadang buka camp masa dalam buka lah, join masa dalam kereta tengah drive, masa balik kerja. Okey, faham. Itulah. Okey, Tuan Din dari mana ya? Dari Seri Kembangan, Selangor. Seri Kembangan. Okey, Kak Dina Shah Alam. Kita dekat je. Alright. Kerja kat Subang. Kerja kat Subang. Okey, dekat lah tu Kak Dina Shah Alam. Sebelah. Jadi maksudnya nanti kalau ada factory sale bolehlah join, betul tak? Dekat je kan? Itulah. Dekat sangat. Kalau yang macam yang ada buat dekat bangunan baru dekat public tu, dekat Jalan Tun Razak. Itu nak pergi yang masa buat carnival itu kan. Memang tak sempat. Tak. Bulan 2 ada 25 dengan 26. Bulan 2. 25 dengan 26 Februari ada factory sale. Lepas tu ada training untuk PGYM sekali, untuk JRP, Jutawan Roadman Program. 2 hari. Okay. Itulah. Nanti insyaAllah insyaAllah boleh join. InsyaAllah je lah. Sebab saya kerja tak menentu lah, kerja shift. Memang kalau betul-betul nak join, kena ambil cuti lah. Kalau tak, memang... Okey, faham. Tuan Din, ni apa pengalaman Tuan Din membeli emas ni? Macam mana boleh kenal emas ni? Pengalaman saya pun kata baru, tak baru juga, tak lama tahun 2019 masa dalam PKP tadi lah. Masa dalam PKP tu ada influencer yang juga sahabat lah. Maknanya sahabat saya, dia dah lama sebenarnya, dia nombor PG dia 4 angka. Awal lagi lah. Dia lama. Awal sangat. Awal sangat tu 4 angka. Dia dah lama lah. Dia kalau kenal, kalau perasan Ustaz Azimi.
Dia dekat Gombak. Itu saya. Ustaz Azimi, mungkin Kak Nida, dia dah ada dalam PGMM tak? Dia ada tapi dia sibuk lah biasalah. Okey. Tapi dia Ustaz yang Azimi. invite. Tapi dia yang invite. Tapi dia aktif untuk dia apa ni? Pelaburan lah. Dia berniaga, dia jual dalam memang orang. Kalau dekat kat luar memang orang kenal lah. Dia dalam Okey. grup-grup. Dia. Mungkin Kak Nida tak perasan. Okey. Itulah. Tapi baru masuk 3 tahun lah. Tahun ni masuk 3 tahun. Ya, cuba buat yang termampu lah kata kan. Tapi memang alhamdulillah banyak perubahan lah, banyak yang ialah sebelum ni apa yang first saya orang kata tak sangka lah sebab orang lelaki boleh beli emas. Itu memang sebelum ni memang tak tahu. Betul. Ialah beli untuk kita simpan. Maknanya kita tak tahu Betul. sebenarnya kalau beli pun beli untuk isteri, untuk yang Orang perempuan rumah. lah, perempuan. Ya betul. Memang tak betul ke orang lelaki boleh beli emas, boleh simpan emas. Memang itu tak tahu. Memang tak ambil tahu pun. Tapi bila Betul. dia ajak, dia beritahu, dia terangkan semua tu, cubalah. Yang first cuba buka. Tapi banyak kali juga dia ajak untuk buka, untuk join lah, untuk simpan. Kita mengambil masa lah. Sebab kita tak faham, tu satulah. Tak faham, lepas tu kata banyak komitmen lain. Banyak komitmen lain. Lepas tu kita fikir, kita beli emas pun, ada emas, ada pun sama juga, tak ada pun sama juga. Itu macam kesilapan lah. Betul. Silap. Tapi dah kata dah buat, kita dah nampak sedikit demi sedikit. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Betul tu sangat Tuan Din. Dulu kan kita anggap kan emas ni hanya emas perhiasan perempuan. Betul? Ya, Cincin ke, gelang ke, rantai sebab Kak Nida. Okey, terus terang Kak Nida cakap, Kak Nida tak minat emas. Dulu. Okey, that's why dulu Kak Nida pernah bekerja, 25 tahun bekerja. Tapi disebabkan company ada mengalami sale down. So Kak Nida salah seorang yang terima VSS. Okey. Bila Kak Nida terima VSS, jadi kita dah rasa kita dah tak ada sumber pendapatan. Maknanya kita dah tak ada income bulanan. Jadi Kak Nida kenal emas apabila duit VSS tu dah separuh. Jadi kesilapan kat situ, lambat kenal emas. Duit tu dah cair. Cair dengan mudah Tuan Din. Dia cair seperti air pahit yang mengalir. Kalau kita pegang dalam duit kertas. Ya, betul. Tetapi apabila satu hari kakak Kak Nida kata, kenapalah tak menyimpan emas, dia kata. Emas ni penyelamat ketika gawat. Jadi kalau kita terdesak kan, kita hantar saja sekeping 2 ke Arano, kita dapat tunai segera. Dia macam security kepada kita punya, kita sebut kekayaan, insurans kekayaan kita. Bila terdesak, hantar saja sekeping 2 ke Arano, kita dapat balik tunai segera. Jadi dari situ Kak Nida baru celik, baru aware, pentingnya emas ni untuk kita punya keuangan kan. Kalau kita dah simpan dalam bentuk duit kertas, dia cair. Macam Kak Nida kata tadi, separuh dah habis dah. Separuh bila dah habis, boleh tak benda tu datang balik? Tak kan? Tetapi kalau kita dah bekukan dalam bentuk emas, kalau terdesak hantar sekeping 2 ke Arano, kita dapat tunai segera. Betul tak Kak? Kan Tuan Din? Lepas tu ada duit berdikit-dikit kita ganti balik, dapat balik emas kita. Kat situ baru Kak Nida mula sedar adanya emas fizikal, emas untuk simpanan dan pelaburan. Dulu Kak Nida anggap emas perhiasan saja sebab tak minat pakai. Tapi bila dah tahu wujudnya emas fizikal untuk simpanan dan pelaburan, barulah celik emas, barulah nak belajar, barulah nak start menyimpan. Betul. 2019 baru Kak Nida start. Sedangkan sepanjang Kak Nida bekerja, langsung tak menyimpan 1 gram pun tak ada. Rugi tak kat situ kan Tuan Din? Kan? Rugi sangat. Saya dah lama kerja. Memang dah lama. Saya kerja government. Memang dah hampir 24 tahun lah kerja government. Okey. Ya, memang kalau sebelum 2019 tu memang tak terfikir pun untuk buat benda ni. Betul. Rugi sangat rasanya. Betul kan? Okey, that's why kita nak mengajak anak-anak muda ni kan, kawan-kawan kita yang belum celik emas ni, jangan jadi macam kita orang ni. Jangan jadi macam Tuan Din. Jangan jadi macam Kak Nida ni. Lambat kenal emas. Okey? That's why kita nak sharekan kepada kawan-kawan semua, anak-anak muda, kan macam anak-anak kita tu, kita bagi dia orang kesedaran, mulakan walaupun 1 gram 1 bulan, kan? Betul. Otai kita selalu cakap, asingkan sebelum berbelanja. Kita dulu,
Habis duit gaji tu, tunggu gaji bulan depan. Betul. Kan? Setuju Ha, sangat. kesilapan. Betul-betul. Ya. Kami adalah orang yang melakukan kesilapan. Jangan lakukan kesilapan macam kami. That's why kita nak berikan informasi kepada kawan-kawan. Pertama, kesedaran tu kena ada. Kedua, kemudahan yang ada. Kemudahan ni, apa yang dikatakan kemudahan? Dulu kita anggap kan Tuan Din, kalau kita nak beli emas ni, kita anggap kena ada duit ribu-riban baru boleh beli emas kan? Betul. Tidak, Dek. Dekat Public Gold ni, serendah 100 pun anda dah boleh membeli emas. Tapi janganlah set 100 tu. Kan? Set tinggi. Set 200 ke 300 ke untuk simpanan emas. Okey, paling minimum 100. Disiplinkan diri. Tuan Din. Apa ni, kita terlintas masa yang sebelum ni memang kata perlukan duit untuk beli emas yang inilah yang kita faham, yang kita tahu. Perlukan duit yang banyak untuk beli emas. Betul? Betul. Itu yang kita pun yalah, orang kata dalam fikiran makan kita kan dah. Duit pun cukup makan. Macam tu lah untuk belanja bulanan kan. Memang tak terfikir pun nak beli, nak simpan. Tapi yang perubahan selepas saya join, tiap bulan kata dengan wajib lah, boleh kata dengan kata wajib simpan. Tapi pembelanjaan kita untuk bulanan pun memang tak ada kesan pun. Tapi kita tetap boleh beli emas. Itu je yang saya nampak. Betul? Betul tu Tuan Din. Maksudnya kan kalau kita tak buat simpanan, asingkan dulu, kita pakai kita akan menggunakan duit tu untuk keperluan perbelanjaan yang tak perlu. Betul? Betul. Tak tahu ke mana duit, tak tahu ke mana. Betul. Kan? Betul kan? Contohlah kononnya beli air yang mahal-mahal tu kan. Beli air, padahal beli air murah pun boleh kan. Beli air yang mahal-mahal, air yang ada branded. Padahal kita boleh belanja di bawah kemampuan. Maksudnya jangan, kalau duit 100 tu, janganlah habiskan 100, RM80 kita pakai, RM20 simpan. Betul tak Tuan Din? Sebab apa? Daripada Tuan Din sendiri, okey, ini kan Faizah Saidin cakap, betul, dulu berbelanja, dulu lebihan baru simpan. Sekarang dapat gaji, simpan dulu. Yes, paksa diri. Ya, kita tukar. Terbalik kan? Betul kan Tuan Din? Kita rasa dulu, kalau kita tak ada ilmu, kita dapat duit gaji, apa yang ada dalam pers tu semua perhabiskan. Semua guna pakai sepenuhnya. Tak ada kesedaran langsung. At the end, bila kecemasan, terpaksalah garu kepala ataupun duk stres nak cekau. Apa yang saya nak kongsi, boleh kongsilah. Yelah, masa kita kerja, waktu kita kerja pun kita ada simpan duit. Memang kita ada simpan duit. Setiap bulan ada potong tabung haji, potong AFP, kan. Memang kita ada simpan setiap bulan. Tapi memang tak sampai ke hujung bulan kita akan korek balik. Itu memang pengalaman. Betul? Pengalaman. Memang. Betul. Bukan kata tak cukup. Mungkin kita duit ada dalam bank. Okey, duit ada dalam bank. Kita pun kata senang nak pergi ambil, nak pergi bawa keluarkan. Kan? Maknanya kita rasa kita perlu benda tu. Tapi yang saya nampak, bila kita ada emas, kita beli emas, kita nak jual balik memang rasa sayang. Itu satu. Memang sayang nak jual. Kecuali kata yang urgent sangat, yang urgent terpaksa itu lain. Kan? Maknanya kadang kalau kita buat belanja untuk bulanan, untuk biasa-biasa beli tu beli ni, ikut kehendak, memang kita akan ambil, kita akan korek balik apa yang kita dah simpan. Betul. Itu pengalaman. Betul. Yang nak betul. Setuju sangat. Sama. Sebab apa kita tak ada kesedaran. Sama. Sebab apa kalau maksud Tuan Din tu, dia simpan, ada buat simpanan. Tuan Din ada buat simpanan tetapi dalam bentuk wang kertas. Dan pula yang jenis ada kad ATM tu. Boleh ambil balik, cocok balik. Ada duit dalam bank ni. Misal kata tengah jalan-jalan dengan anak-anak ke, dengan family ke, ada duit ni. Okey, pergi cocok lah. Cocok keluarkan. Lepas tu kan, nak ganti balik tu perit. Nak ganti balik macam Tuan Din memang dah buat tolak, okey, automatik dia dah tolak. Kalau yang jenis tak buat tolak daripada akaun bank tu, nak ganti balik, memang tak buat lah. Tetapi kan beza kan, kalau tu kan Tuan Din, kalau dah beku dari emas ni, dah jadi 1 gram, kan? Betul. Lepas tu sayang. Sayang nak jual. Sayang, sebab apa? Dia, kita rasa nilai dia makin meningkat, ruginya nak jual. Kan lagi-lagi kalau design dia limited edition macam ni. Sayang nak jual, mana nak dapat balik. Itu yang dinamakan
consider macam emas ni dia magnet ya Tuan Din. Dia Ya, magnet betul. kekayaan. Dia Ya. menjadikan kita nak tambah lagi, nak tambah lagi. Tetapi kalau pegang duit kertas, asyik fikir nak berbelanja. Sebab kita tahu ada duit kat tangan. Ya, betul. Bahayanya tu pegang duit dan bezanya kalau ada emas. Macam Tuan Yang Din, okey, apa matlamat Tuan Din menyimpan emas ni? Adakah untuk dana persaraan ke ataupun apa? Matlamat tu dalam persaraan tu satulah. Sebab kita pun tahu kalau yang kerja-kerjaan yang government, simpanan memang orang kata bergantung pada diri kita sendirilah. Kan? Tapi nak kata cukup tak cukup bergantung pada diri kita juga. Jadi memang agak terhad untuk orang kata yang kerja government untuk menyimpan kalau tak ada ya buat simpanan macam simpanan emas ataupun pelaburan lain. Kalau nak harapkan duit gaji memang sekadar untuk cukup makan, cukup belanja, cukup mungkin apa ni, luar masa bersama keluarga. Macam tu je lah. Orang kata dia Yelah. pusing-pusing tiap-tiap bulan macam tu je. Betul. Memang untuk dana persaraan tu memang niat, lepas tu untuk kata lebih juga untuk dapatkan yang mungkin kita tak fikir yang kita mampu boleh buat yang lebih daripada yang kita ada lah. Itu insyaAllah untuk buat kalau lah kata dengan faktor umur pun dah makin tinggi, makin lanjut lah. Ada juga niat nak untuk pergi ke Tanah Suci insyaAllah. InsyaAllah, betul tu Tuan Din. Sebab masing-masing ada matlamat untuk haji dan juga umrah. Betul sangat tu. Matlamat kita simpan emas tu, kalau kita simpan dalam duit kertas tu, takut tak tercapai dengan cepat. InsyaAllah dalam emas ni, nilai dia meningkat. Dia lebih cepat. Itu yang kalau ada satu artikel tu dalam Tuan Syawal Emaron, dia ada satu artikel beliau. Alamak bukunya kat sana. Maksudnya dengan emas, okey yang ini. Buku beliau ni, yang ini. Kak Nida banyak buku keuangan ni lah. Buku-buku daripada otai-otai ni. Dalam buku ni menyatakan kalau dengan emas, maksudnya dengan emas kos kita punya haji atau umrah makin kurang. Kalau dengan duit kertas dia lebih tinggi. Muka surat berapa dah pula. Jadi memang orang kata sebab kalau salah satunya dapat kita elakkan duit daripada cair. Yang kedua, dia simpanan kita makin meningkat. Jadi bila kita nak jual balik tu tinggi. Kalau dalam duit kertas, dia kan inflasi kan. Terjejas dengan inflasi. Contoh je lah dulu, zaman Kak Nida sekolah lah. Zaman Kak Nida sekolah, kita belanja 30 sen je. Anak kita sekarang ni boleh ke 30 sen? Tidaknya. RM5. Betul. Sama. Sekolah kebangsaan RM3, sekolah agama RM2. Yes, RM5 betul. Bagi duit shilling pun dia tak nak Tuan Din. Dia nak duit kertas. Itu bezanya. Kita 30 sen dulu zaman Kak Nida dapat dah nasi lemak dengan air. Ataupun dapat dah mi dengan air. Sekarang ni tidaknya. Ataupun kita pergi shopping komplek kan Tuan Din. RM50 dulu penuh bakul kan. Penuh beg plastik. Sekarang memang ketara sangat. Yes. Jadi maksudnya itu ya semalam tu ada satu posting salah seorang daripada dealer, dia sharekan tarikh semalam 26 Januari 2016, harga emas adalah RM166 per gram. Okey. 2017 RM186. Jadi naik RM20. Bezakan dengan 2023 tarikh semalam juga, kenaikannya lebih 53%. 286 semalam. Ya betul. Kenaikannya RM100. Jadi maknanya dalam tempoh 6 tahun lebih 50% kenaikan nilai emas. Sebab emas ni dalam jangka masa pendek ialah kan Tuan Din, turun naik. Tetapi dalam jangka masa panjang dia uptrend. Itu yang kita kena pegang, kita kena faham tu. Betul. Ada orang tanyakan Tuan Din, kalau saya beli emas, bulan depan saya dapat untung berapa? Tidak. Bukan macam tu kan Tuan Din? Ya betul. Yang tak faham memang dia akan fikir macam tu. Dia akan tak nampak. Kalau tahu faham. Ya betul. Tu sebab mak-mak kita, nenek-nenek kita, diorang lebih celik emas. Diorang simpan emas tu kan. Dalam orang kata kita nampak diorang tak macam mewah. Tapi hakikatnya diorang ada
ada, aset ada, mahal tu diorang simpan. Diorang dah ada, nampak dah. Jadi betul ada. kita ni yang selepas golongan nenek-nenek kita ni terleka dengan duniawi duit kertas. Saya nak kongsi ada satu. Silakan. Apa ni, dan ni terjadi baru lagi tahun lepas. Saya ada balik kampung, ada jumpa dengan mak mertua. Okey, ada jumpa dengan mak mertua dah Kat mana kata kampung 72 Tuan lah. Din? Saya dekat Pasir Mas. Oh, Kelantan. Kelantan. Mertua dekat Kota Baru. Okey. Mertua dah hujur dah kata dah dekat pun 80 ke 90. Okey. Balik yang baru ni dia ada serahkan barang kemas dia untuk cucu dia, Wow. untuk anak saya. Wow. Ya. Mas tu ada tulis, kalau tak tulis okey ke apa benda dekat dia punya permata. Bukan permata lah, dekat dia punya atas dia punya cincin. Batu Tapi dia. tapi memang itu kata Mas memang tak tahu dah berapa puluh tahun saya pun tak pastilah. Dia boleh simpan banyak benda tu. Betul Walaupun kehidupan dia taklah orang kata tak biasalah orang kampung kan, orang kampung. Yelah. Tapi tak, dia boleh simpan, maknanya dia tak ada niat nak jual apa benda tu. Dia wariskan kepada cucu dia bagi kat cucu, kat anak saya. Alhamdulillah. Kat situ pun Wow. kita boleh, itu pun terkejut dia masih boleh simpan. Kat situ kita boleh belajar kan. Itu Maknanya yang dinamakan Tuan Din, simpanan yang dilupakan. ya betul. Tak tahu Ada lah dia lupa. simpanan tapi dia lupa kan. Dia Maksudnya biarkan lah. bukanlah dia terlupa, maksudnya Ya. tidak Dia diguna biarkan. pakai. Ya betul. Jadi simpanan yang dilupakan. Emas ni tuan adik-adik semua, emas adalah simpanan yang dilupakan. Sebab apa? Kalau duit dia asyik ingat. Memang Dia nak. asyik ingat ada duit lagi, ada duit dalam pers lagi, ada duit dalam bank lagi. Macam Tuan Din kata, ada duit dalam SB, ada duit dalam tabung haji. Tapi diingat aja. Tapi kalau dalam emas kan, dah simpan sayang pula nak jual. Itu dinamakan simpanan dilupakan. Kena faham tu. Bila dah beku dari emas, dia jadi lupa. Tapi dia ada aura nak tambah lagi kan, Tuan Din? Paling tidak pun 100 kan? Ya, betul. Tapi lupa nak tanya dia berapa dia beli masa dia beli emas yang untuk dia tu. Yang tu. Zaman-zaman dulu kan? Ya, Lupa nak tanya. betul. Betul-betul. Faizal saya dia nak keluar. Okay, terima kasih join Kak Nida. Terima kasih sangat. Okay, jadi kan macam Tuan Din, kalau misal kata kita menyimpan emas ni, kaedah paling mana Tuan Din paling suka? Yelah. Itu yang tak tahu juga kita kan, saya kan government, memang duit hanya kata ada dari gaji sajalah. Tapi ada juga saya ada buat yang homestay, ada buat homestay. Cuma homestay pun tak kata hujung-hujung minggu kadang-kadang je lah. Tapi dari segi untuk simpanan memang account gap memang itu cara saya lah. Account gap Okay. lebih nampak dia punya pertambahan yang kita beli lah. Maknanya kita untuk kita beli satu ketul 10 gram ke 50 gram ke apa, itu memang di luar kemampuan kita. Memang itu tak mampu lah. Betul tu sangat Tuan Din. Ada orang yang jenis tak nak risau nak simpan kat rumah. Ya, kan? Sebab betul. kita mungkin selalu jenis travel ke, selalu outstation ke, ataupun mungkin kita risau orang rumah saja kat rumah, kita kerja kan, kita risau kita pegang emas. Jadi itu yang option Tuan Din guna. Account gap. Account gap. Gold accumulation program. Boleh mula dengan rendah 100. Tapi janganlah buat 100 Din. Itu paling rendah. Setkan dalam diri. Kalau misal kata gaji 3,000, ambil 10% at least 300. Paksa diri. Dia kalau tak paksa tak menjadikan Tuan Din. Betul. Tak paksa. Dia kena paksa. Betul. Paksa tu dengan cara sebelum dapat gunakan duit gaji tu, asingkan dulu. Paksakan dulu. Ada extra, tambah. Boleh bebas bila nak tambah. Itu yang saya buat. Maknanya yang bukan kata wajib lah. Maknanya yang komitmen bulanan, setiap kali gaji memang saya akan tolak 1 gram daripada duit gaji saya. Lepas tu jika ada tambahan daripada duit homestay, kalau ada lebih lah yang menginap untuk kita tolak dia punya perbelanjaan dia untuk urus homestay, saya akan tambah lah setiap bulan kalau ada, insyaAllah. Ada, setakat ni ada tapi tak banyak lah. Ya, betul. Dia kan Tuan Din, dia kan kalau kita dah start menyimpan emas, rezeki tu insya-Allah akan ada yang membuatkan kita nak terus tambah. InsyaAllah.
InsyaAllah. Sebab dia kan, tu namanya emas, dia macam magnet kekayaan. Dia akan tarik apa yang kita ada tu, perbelanjaan kita ada tu, dia boleh automatically ditransfer ke situ. Ya, Kita betul. boleh set dalam minda kita, mesti buat simpanan dulu. Sebab Ataupun, kita dah ada tapak, kita dah ada tempat sebenarnya. Kita dah ya, ada tempat. Maknanya sebelum ni kalau kita tak ada macam account gap, kita tak tahu nak buat apa dengan duit lebihan. Betul. betul-betul. Betul, Betul? kita tak tahu nak Setuju buat apa. sangat. Ha ah. Kalau paling tak pun nak kata kita simpan, memang simpan tapi kita tetap akan ambil balik. Itu Betul? rutin. Itu biasa. Tapi kalau kita ada maknanya dah perubahan yang ketara sangat yang saya nampak. Saya boleh menyimpan dan saya masih boleh berbelanja. Duit pun masih ada lebih. Betul, Betul. betul, betul. Betul Ha, sangat. Jadi kita ada terjumpa lah. Maknanya kita ni terlambat terjumpa lah. Maknanya kaedah ini sebenarnya yang inilah yang tepat untuk kita menyimpan. Sebab apa? ya, Kalau macam Tuan Din cakap dalam bentuk ringgit ambil balik. Kalau dalam bentuk emas automatically tiap bulan nak tambah. betul. Lepas tu kita bukan kata kita kat dalam account gap tu kita tak boleh buat apa-apa. Kita boleh ranukan. Kalau Ya, terdesak, kita boleh jual semula. Kita ya, boleh keluarkan design apa yang kita nak. Ataupun kita nak terus simpan macam Tuan Din pun boleh. betul. Sebab Ya, itu kemudahan tu. Kemudahan yang Tuan Din kata dah nampak tapak kan Tuan Din? ya. Dah Dah ada nampak tempat. tapak. Hmm. Betul, betul. Dah ada tempat lah untuk kita savekan duit kita. Untuk kita selamatkan duit kita. Ya, memang betul. Betul. Suka Ha, perkataan tu. Selamatkan duit kita. Kalau tidak, dia dah cair. Dah cair macam Kak Nida kata. Macam air pahit yang mengalir. Cair, cair, cair. Dia ya, keluar. Lepas tu, kita tak tahu. Macam Tuan Din cakap lah. Tak tahu pergi mana. betul. Nak? Betul tak? Dah hampir 24 tahun kerja. Lama saya bekerja sebelum join Public Go, sebelum simpan emas. Simpanan memang boleh kata tak ada. Betul. Betul? Betul. Sama lah macam Kak Nida. Bekerja pun simpanan pun tak ada. Duit Betul. gaji tu kan. Dapat duit gaji. Lepas tu, perhabiskan dalam bulan tu, tunggu gaji baru. Ya, Macam betul. tu. Betul. Ha. Betul, pelik Jadi tak? adik-adik jangan Pelik. buat macam kami ni tau. Jangan tersilap macam kami ni. Jadi kena ada kesedaran awal. Pernah kata duit belanja dah habis. Pernah dicucuk 2 kali bawa keluar pun pernah, 2-3 kali pernah orang kata bawa keluar duit yang kita dah simpan. Tapi banyak manalah sangat. Memang kalau yang kata kalau lah terjadi apa-apa yang lebih besar daripada tu memang tak tertanggung. Memang betul. Betul. Memang betul. Masing-masing ada pengalaman kan Tuan Din? Ya. Pengalaman tak ada duit. Pengalaman duit sebelum ujung bulan dah orang kata sesak nafas. Orang kata awal bulan kita makan nasi kandar lah kan. Ujung bulan makan Maggi. Macam tu. Asyik baik ada Maggi kan. Memang itu semua tu kita dah lalui, kita dah belajar, memang itulah yang kita pilih Betul. yang baik yang ada sekarang. Memang betul. Betul sangat Tuan Din. Sebab apa kami dah pernah tempuh bekerja, ada duit gaji tapi tak buat simpanan sampai hujung bulan memang sesak. Memang tak boleh bernafas dah. Tetapi apabila dah kenal emas bila dah kenal emas dia automatically berubah 360 darjah. Dia dah twist dah. Maksudnya dulu tak fikir, sekarang dah fikir itu dulu. Tapi bila dah ada emas kan Tuan Din, kita dah rasa macam tenang. Betul tak? Betul. Emas ni anti-stress bagi Kak Nida. Orang lain Kak Nida tak tahulah. Bagi Kak Nida. Sebab apa kita tahu bila kita terdesak, okey ada. Ada something yang secure kita. Itu sekarang. Dulu, ya Allah, bila hujung bulan, kita risau ni. Macam Kak Nida, anak 5 ni. Anak 5, kita tak tahu macam mana nanti sesuatu terjadi, tak ada security masa tu. Tapi Alhamdulillah lah. Allah tak bebankan masa tu kan. Jadi maksudnya kalau sesuatu terjadi memang bahaya. Betul tak Tuan Din? Memang betul. Itu yang inisiatif daripada apa yang saya buatkan ni, yang macam untuk family. Untuk family memang saya buka akaun untuk dia orang. Untuk isteri dan 3 orang anak memang saya sediakan. 3 ya? Anak Tuan Din semua dah ada account gap? Ya, semua dah ada. Alhamdulillah. Ada rezeki lebih, anak-anak ada rezeki lebih, kita beli, kita simpan.
Betul? Alhamdulillah. Hmm. Betul? Untuk dia orang, untuk masa Sebab depan dia orang. betul, betul sangat-sangat. Sebab apa? Dalam masa yang sama kita nak didik dia orang tu ubah kepada simpan emas ni. Sebab jangan buat kesilapan macam kita ni. Yes, betul. Ah, tak ada tak ada tak ada orang kata tak ada hala tuju dalam simpanan ni. Memang masa dulu. Betul. Bila dah kena emas ni yang kita nak didik kawan-kawan kita ni, adik-adik kita ni. Jangan buat kesilapan macam kami. Mulakan menyimpan emas di usia muda. Paling tidak dalam Tuan Din kata account gap. Sebab dalam account Betul. gap boleh menyimpan emas RM100 dalam rekod dia dalam grab emas dia dalam account gap ni dalam grab emas. Dia bukan dalam bentuk ringgit Malaysia dalam account gap ni. Macam Tuan Din Betul. cakap, dia menyimpan automatically untuk setiap bulan. Okey. Kalau ada extra kita tambah lah. Ya, betul. Kan? Ada extra kita tambah. Kalau misal kata kita terdesak, boleh ranukan. Jadi kalau misal kata kita rasa tak ada bulan tu komitmen tinggi kan, contoh tak simpan pun tak apa. Betul. Itu kemudahan dia. Ya. Macam Tuan Din kata, anak beliau tiga-tiga orang dah ada account gap, dah bagi kesedaran daripada sekarang. Orang rumah pun dah ada kan Tuan Din? Dah ada. Jadi semua dah lengkap ada account gap. Sama lah macam Kak Nida. Sebab apa kita tak nak anak-anak kita buat kesilapan macam kita yang tak ada hala tuju dalam simpanan. Okay. Ya. Bagi diorang kesedaran daripada sekarang, muda-muda ni. Elakkan daripada bergantung pada kredit kad. Kredit kad tu boleh tapi jangan salah guna. Kena faham perkataan kredit kad tu. Kredit kad tu jangan salah guna. Terima kasih kepada Khairul Amirin yang share kat Nida punya live. Terima kasih sangat-sangat. Saya ada pakai nak berkongsi juga ada pakai kredit kad. Okey. Ya, sama jugalah. Okey. Mungkin saya tak perasan, tak sedar kot yang kita tengah yang saya ada buat silap bila pakai kredit kad. Memang kita lupa sebenarnya. Kita lupa bila kita dah ada kredit kad, semua kita pakai, kita nak gunakan untuk apa, memang swipe je. Yes. Memang saya pernah biarlah nak kata macam apa, tunggakan lah boleh kata yang kita guna sampai 4,000. Sampai 4,000. Saya pun tak sedar bila masa saya pakai. Start daripada situ, saya nekat, saya nak stop pakai kad kredit. Okey, stop dan bayar semua. Okey, itu dah potong terus lah Tuan Din, dah potong terus. Potong terus. Okey, itu lepas dah bayar semua, saya sambung balik. Ambil yang lain balik tapi yang ni hanya untuk kecemasan. Yes. Untuk belanja harian, untuk beli tu beli ni memang saya tak pakai. Tak. Sebab saya dah belajar daripada apa yang saya lalui. Memang bahaya betul. Memang bahaya betul. Dia sedap aja kan, kita nak swipe aja, sedap aja dia nak swipe. Jadi kita tak disiplin. Kita rasa apa? Sebenarnya itu hutang, bukan duit kita. Betul. Kita kena sedarkan. Ya, macam Kak Nida kan, cakap dengan anak Kak Nida, jangan apply credit card tu. Nak apply credit card tu paling tidak pun untuk kecemasan, contohnya misal kata kita terpaksa masuk hospital, nak advance dulu kan. Yes, yang itu yes. Tapi kalau misal kata untuk perbelanjaan, tidak. Ada duit baru belanja. Tak ada duit, jangan nak beli-beli. Betul. Tapi dapat gaji tu, ada untuk emas dulu, baru nak belanja lain. Kena ingat kat diorang tu. Kena disiplinkan diorang supaya ada awareness yang macam tu. Yes, betul. Kredit kad ni boleh, Dik. Bukan kata tak boleh. Jangan salah faham dengan kami pula. Kredit kad boleh, cuma jangan salah guna. Salah guna tu sebab kita orang, Tuan Din pun dengan Kak Nida pun dah tempuh salah guna. Dia macam sedap aja. Isi minyak pun sedap je kan, Tuan Din? Isi minyak. Sedap je swipe tu. Lepas tu ujung bulan tak bayar penuh pula tu. Yes. Bayar pun ciput-ciput yang bayar. Betul. At the end, campur pula dengan interest. Dah bertambah. Aduh, ya Allah. Jangan salah guna. Memang perit sangat itu. Betul. Itu memang nekat untuk buang terus kad kredit, lepas tu gunakan yang betul-betul yang urgent. Sekarang ni pun boleh kata dalam sebulan, ialah nak kata sebulan pun tak pakai kad kredit. Kalau tak ada benda yang perlulah, memang tak pakai. Untuk minyak sekalipun memang tak pakai. Tapi ada. Betul. Ada tu sebab apa, dah ada kesedaran untuk apa?
Betul. Ada kredit kad tapi kesedaran dia untuk apa? Yang itu betul lah tu. Jangan ada kredit kad tapi sedap aja macam shopping kompleks, sedap je pergi makan-makan dengan anak-anak, Ya. swipe tapi tak bayar penuh kan? Ah, Kesilapan kita. itu kesilapan. Dia campur dengan interest pula tu. Ah. Okey. Jadi itu bahayanya kalau salah guna, kalau tak guna untuk tujuan yang betul. Okey, ada kegunaannya sebenarnya, ada keperluannya tiba masanya, tapi kena aware anak-anak muda jangan sedap saja nak swipe macam kami. Silap dulu. Okey. Sedap. Jadi ada yang pernah bertanya dengan Kak Nida. Kak Nida, macam mana nak simpan emas ni tapi tak ada duit, tak cukup duit? Okey, contoh kan macam apa yang Tuan Ya. Din cakap, dia selalu tolak daripada gaji kan Tuan Din Ya, tiap betul. bulan. Macam Kak Nida, Kak Nida sekarang ni, Kak Nida sekarang ni dulu pernah bekerja, sekarang ni fokus buat public goal. Jadi, kita wujudkan income kedua. Wujudkan income kedua. Income pertama mungkin daripada pendapatan yang kerja hakiki. Income kedua ni kita boleh dapat, misalnya kata dekat public goal sendiri, kita ada dapat income kedua melalui pertama menjadi dealer public goal sendiri. Yang kedua daripada PG Mall di public goal. Apa pula tu? Kan Tuan Din, dekat PG Mall, dekat public goal kita boleh menjadi consider business owner dengan cara kita share saja referral link di dalam PG Mall, produk-produk di dalam PG Mall, kita dapat cashback. Orang kata Tuan Din, alah sikit je lah cashback tu, setakat 10%, 20%, 30%. Tidak Dek, kalau misal kata ramai rangkaian kita, ramai yang membeli di PG Mall, kita dapat income lebih daripada kita yang sangka. Sebab dia consider macam itu adalah perbelanjaan harian yang kita beli kat PG Mall tu. Bukan orang kata perbelanjaan yang buta-buta, main hentam-hentam, cari benda-benda yang tak perlu. Bukan. Kita boleh beli beras, even kita boleh beli makan barang keperluan, contoh barang kereta pun ada dekat PG Mall. Jadi dekat situ wujudnya income kedua. Ada keluar modal ke Tuan Din? Tak ada kan PG Mall. Kita share je saja referral link. Ada PG code, share je, orang beli kita dapat cashback. Itu namanya income kedua. Income kedua tu jangan guna untuk belanja pula. Simpan untuk emas. Kan? Betul. Saya pun nak kongsi juga yang dalam yang PG Mall. Okey, yang dalam PG Mall setakat ni dah banyak barang saya macam claim lah kan, macam claim, tapi tak pernah pun keluar 1 sen pun tak pernah keluarkan. Betul. Kan? Itu maknanya kita dah nampak dekat situ pun kita dah jimat belanja lah. Kat situ kita tak keluar 1 sen. Lepas tu yang kita beli, kita ada cashback, yang customer beli pun kita ada cashback. Walaupun tak banyak. Tepat sekali. Sampai ikan bilis pun Kak Nida beli kat PG Mall, Tuan Din. Orang kata apa? Beras, orang lelaki kata beras kita beli kan. Sekarang Kak Nida beli beras kat PG Mall. Dekat Maidin tu kan. Kita beli kat PG Mall. Kalau kita beli kat luar, tak ada orang nak bagi kita cashback. Tapi dekat PG Mall, Dek, dekat situlah yang kami dapat income tambahan. Macam Tuan Din kata, boleh jimat belanja dapur. Macam Kak Nida, beli ikan bilis, even beli spray nyamuk pun beli dekat PG Mall. Sebab apa? Dapat cashback. Bila dapat cashback, tiap bulan masuk balik dalam wallet kita, belanja barang dapur balik. Join percuma saja, Dek. Kita share saja pada kawan-kawan kita, tak perlu modal, tak perlu beli stok, tak perlu nak packing barang, tak perlu nak jumpa orang. Share saja kat kawan-kawan, kawan-kawan beli, kita dapat cashback, kita dapat income pendapatan lebih. Maksudnya dalam, kan Tuan Din, kalau misal kata 100 pertama masuk dalam wallet kita, lebih daripada RM100, dia masuk dalam akaun bank kita. Akaun bank kita itulah simpan balik masuk akaun Gap. Itu cara Kak Nida. Okay? Sebab kalau tidak, kalau kita tak, nak kata nak menyimpan, macam mana suri rumah ni nak menyimpan? Itu adalah cara dia. Kan? Jadi dealer public goal, tak semestinya jadi dealer. Dekat PG Mall, tanpa jadi dealer, janji ada PG code, boleh mendapat pendapatan. Boleh diwarisi pula kan Tuan Din? Ya, betul. Boleh pendapatan, boleh diwarisi. Pendapatan yang tiada had. Dia seperti kita memiliki supermarket seluruh Malaysia. Semua barang-barang ada. Handphone ada, barang kereta ada. Okay. Cakap apa sajalah. Kalau tak ada, kita boleh request supaya diorang adakan. PG Mall memang support kita, beri kita peluang
membuat bisnes dalam masa yang sama, mendapat pendapatan yang kita kata tak boleh, yang boleh diwarisi yang tiada had. Ya, Ha. betul. PG Mall sekarang ni dah nak jadi nombor 2 ataupun akan jadi nombor 1 bisnes online dekat Malaysia. InsyaAllah. Ya. Sebab kita dah pasaran Cina pun dah nak masuk dalam PG Mall. Jadi makin banyak produk di dalam Produk. PG Mall. Kalau misal kata public good ni emas saja, tidak dek, kita ada bisnes online dekat PG Mall. PG Mall ni bawah public good yang memberikan kita income yang tiada had. Bukan emas saja, yang itu kita belum buka cerita pasal PG Mall. Ya, Emas betul. saja ni simpanan, PG Mall tu pendapatan. Best ke tak best kan? Banyak yang kena belajar, yang kena faham tu. Maknanya kalau nak cerita satu hari memang tak habis lah. Tapi memang Ya betul. kita cumba apa ni dengan public good, sumber pendapatan kita memang kita ada masa depan lah. Kalau kita Ada betul-betul sinar, fokus, ada sinar. betul-betul fokus untuk buat macam akak kata buat full time lah sekarang. Full time. Okey. Dah nampak kan. Maknanya sanggup orang kata apa ni lupakan benda lain, maknanya untuk buat full time lah maksudnya. Sebab dulu macam Kak Nida cakap, selepas Kak Nida dah terima VSS, Kak Nida masuklah saham. Tu ni Kak Nida kata, bila duit VSS tu dah separuh, dah cair mengalir, baru jumpa emas. Sebelum tu masuklah saham, masuklah whatever business online yang lain. Tetapi Kak Nida stres. Stres tu maksudnya kita tak nampak sinar, kita tak nampak pandang ke depan, kita tak nampak yang boleh kita tempat nak platform yang betul. Sebab apa dulu Kak Nida even trade dekat BSKL ke apa, tapi Kak Nida mungkin tak sesuai dengan jiwa Kak Nida. Mungkin orang lain yes sesuai. Sebab apa bagi Kak Nida kalau misal kata trade kat BSKL tu nak kena tengok consider graph selalu, nak kena tengok macam mana pasaran masa tu. Nak pantau. Tidaknya. Betul. Rasa macam alamak something yang orang kata rugi tu pasti, untung belum tentu. Ya betul. Tapi dalam emas dah beli, bernilai ni naik tak? Tapi orang kata alamak untung lambat lah Kak Nida. That's why Kak Nida kata adanya PG Mall, adanya kita jadi dealer. Ajak kawan-kawan menyimpan, kita pun akan dapat kita punya insentif. Betul. Harga dekat public good kan, harga emas kat public good, tak kisahlah kita ni customer ke, kita dealer ke, kita master dealer ke, founder master dealer, harga tetap satu. Bezanya apabila kita menjadi dealer kat public good, yes dia ada insentif apabila kita punya frontline tu membeli, kita ada insentif, dia tambahan. Tapi harga tetap satu, dia tak harga lain-lain. Itu kelebihan public good kan? Walaupun insentif tu tak banyak, kecil lah kan. Walaupun kecil tapi tetap ada. Betul. Tetap ada. Lepas tu kita convert lah dalam emas. Kita simpan dalam emas. Itu namanya sumber kedua. Macam Kak Nida ni of course lah. Pertama of course daripada kita dapat daripada suami income kan. Allowance untuk buat kan. Yang itu pun kita dapat, contoh kita dapat 100 lah contoh. RM80 belanja, RM20 buat simpan. Kan? Misal kata, kalau kita kata mana nak dapat income, pertama, apa yang kita ada, belanja bawah kemampuan. Kedua, wujudkan income kedua. Pendapatan yang kedua. Inilah daripada public good, daripada PG Mall. Lepas tu, yang ketiga, jangan buat hutang baru. Jangan buat hutang baru. Jangan buat hutang baru. Macam Kak Nida kan, zaman bekerja, consider income 2. Betul tak? Sekarang ni consider income 1. Tapi tu namanya aturan Allah tu cukup cantik. Jadi maksudnya masa income 2 tu tak jumpa pula public goal ni. Kan? Bila dah income 1, Allah bagi pula dekat public goal ni. Ya Allah, syukur pada Allah. Terima kasih sangat memberikan peluang kita ni. Dia aturkan cantik-cantik untuk kita. Itulah dia. Itulah dia Tuan Din. Kalau tidak, duit habis, tak nampak apa, tak ada security langsung. Maksudnya emas ni kan insurans kekayaan kan. Dia dah consider bagikan kita dalam masa yang sama
dana kecemasan untuk Kak Nida. Bisa kata ada terdesak, pakailah sekeping dua. Ada Ya. duit, ganti balik. Hmm. Lepas tu kan kalau misal kata kita nak bawa anak jalan-jalan kan. Kalau misal kata kita nak bawa anak jalan, kalau misal kata tak nak pakai duit yang kita pendapatan yang selalu suami terima ke apa ke, ambil je ni, hantar Ranu pergilah jalan-jalan. Dapatlah travel dengan tenangnya tanpa pakai credit card. Dengan tenangnya pakai je emas kita, lepas tu gantilah berdikit-dikit dapat balik emas kita. Itu peranan fungsinya emas. Ya, emas. Betul Yelah, Tuan Din? yang kita tahu dekat mana-mana pun laku, diterima emas. Betul? Ya betul. Betul? Maknanya bila kita ada macam target untuk kita buat, untuk kita ada simpan, maknanya kita akan sendiri akan belajar daripada situ dan kita akan cuba faham dan tambah ilmu untuk kita teruskan apa yang kita buat sekarang ni lah. Betul tu Tuan Din. Betul. Ya. Betul. Itu yang saya nampak. Dia emas ni diterima di mana-mana. Okey, macam Tuan Din kata matlamatnya antaranya untuk mengerjakan umrah ke mengerjakan haji kan. Okey, macam Kak Nida pun jugalah, macam Kak Nida juga sebahagiannya bila kita kata dah sampai panggilan kan. Okey, Kak Nida dapat mengerjakan pada bulan 9 tahun lepas dengan emas. Okay. Itu namanya emas. Kalau misal kata duit, rasanya tak muncul duit tu. Okey. Daripada duit VSS tu kan Kak Nida cepat-cepat bekulkan jadi emas. Lepas tu Kak Nida pergi bulan 9, 22 bulan 9 balik dalam 2 bulan 10. Dalam masa yang sama, okey, pergi menggunakan emas. Kak Nida tak Kak Nida jual sebab tak nak fikir nak tebus balik kan. Kak Nida jual emas tu. Lepas tu dalam masa yang sama kita bawa sekeping dua. Consider macam kita at least nak buat belanja, contoh nak beli apa-apa ke kan, nak pakai kat sana, bawa sekeping dua, kat sana dia orang boleh terima. Maksudnya dia boleh diterima di mana-mana. Dekat kedai-kedai emas kat sana boleh terima emas physical public gold ni. Bila dia terima dengan cara tapi Kak Nida tak jual lah sebab Kak Nida tak memerlukan duit kat sana sebab kita dah ikut package kan, semua dah lengkap sebab Kak Nida tak shopping. Tapi Kak Nida tengok ada kawan-kawan kita yang boleh jual kat sana, dia orang terima emas kita. Jadi membuktikan emas public gold ini diterima di mana-mana. Tanpa dia orang buka seal. Orang kata nak nilai kan tak payah. Itu kelebihannya ada emas yang kita beli berdikit-dikit. Terima kasih Tuan Din bagi Kak Nida FYP ARP. Terima kasih. Sebab pagi-pagi ni ada consider macam orang datang dan pergi. Tapi matlamat kita ni kita nak share kebetulan siapa yang online yang tengah mencari kaedah yang mampu milik, ini adalah peluang untuk kita. Okay. Tuan Din kerja shift tu macam malam ni kerja lah. Ya. Okey. Bahagian pertahanan ke Tuan Din? Ya, keselamatan. Okey. Alright. Sebab kalau misal kata orang government kerja kerajaan bukan office kan, maksudnya bahagian pertahanan lah kan? Yalah, macam kerja office tapi on 24 jam. Okey. Faham. Yalah, betul. Alright. Maknanya bukan dari Brunei itu Prince dari Brunei. Terima kasih hadir support live. Okey. Ada orang dari Brunei. Ya, betul. Tuan Din punya ni? Ya. Alright. Peluang. Okey. Sebab apa? Kita menyimpan emas ni bukan saja dekat Malaysia saja. Kita ada cawangan juga dekat Indonesia. Kita ada 3 cawangan. That's why Kak Nida selalu highlight kan. Ada tak kawan-kawan kita ni daripada Indonesia ataupun daripada mereka yang bekerja dekat Malaysia tetapi rakyat Indonesia. Jadi anda pun boleh membuka emas, membuka account gap di Public Gold. Kita ada 3 cawangan kan Tuan Din? Kita ada di Bandung, Jakarta dan juga Yogyakarta. Jadi kepada rakyat Indonesia yang nak membeli emas dekat Public Gold, memang dialu-alukan sangat. Dan kita bakal buka cawangan lagi, lebih lagi dekat Indonesia. Bukan saja untuk Malaysia saja. Emas ni
consider macam sekarang ni ada duta daripada Public Gold yang dihantar ke Indonesia. Jadi kalau anda nak membeli emas dekat Public Gold, anda kalau dekat Indonesia tu Jakarta, Bandung ataupun Jakarta, bagi tahu saja dan kita boleh walk in ke branch dan boleh bagi briefing untuk anda. Bawa lah rakan-rakan, ada briefing, ada duta daripada Public Gold yang boleh menerangkan. Mungkin kita secara online ni orang tak faham, tapi Ya, kalau betul. betul-betul nak, boleh diberikan briefing. Memang ada duta, tapi kena bagi tahulah dan kita arrange dan Public Gold boleh arrangekan untuk jumpa dalam kelompok yang ramai ke ataupun kecil pun tak menjadi masalah. Janji minat emas. Itu yang penting. Dia Daripada dekat Brunei Brunei, pun okey, dia ya. itu dia kata Tuan Din, dah ada dekat Brunei. yes. Komen daripada Prince kat bawah. Dekat Brunei pun dah ada Public Gold. Aha. Kak Nida baru tahu. Ya? Kat Brunei dah ada Public Gold. Itu daripada Brunei, Prince itu daripada Brunei. Daripada Brunei. Dia ada dekat mana? Dekat Brunei. Jerudong. Kita tak tahu, tak diumumkan kepada rasmi pun kepada kita kat Brunei dah ada. Okey. Kak Nida ingat ini Tuan Din yang komen. Tak. Itu my partner. Yes. Okey. Nak kena explore ni. Kalau kat Brunei ada, maksudnya adalah sesuatu yang peluang lagi besar untuk nak kita dapatkan market dekat Brunei. Yes, sebab biasanya kita dengar orang-orang Brunei dapatkan emas daripada sama ada Sabah atau Sarawak kan, sebab negara negeri berjiran dengan tu. Okey kat Brunei. Jadi kita nak kena explore ni. Kepada siapa yang komen ni dekat Brunei? Kat Prince. Nama pun sama ya? Princess. Yeah. Kak Nida ingat Tuan Din lah tadi yang komen. Alright. Okay. Kita kena explore ni. Dekat mana tu Princess? Dekat Brunei. Itulah saya pun terkejut kawan saya dah join Public Gold. Yeah. Okay. Alright, so maksudnya peluang kita lebih besar tu kat Brunei pun dah ada tu. Dah ada wakil tu, dah ada wakil. Ya, betul. Kampung Jerudong. Okay. Wow. Kampung Jerudong. Okay, macam mana kita pun tak tahu ni. Something wrong ni. Sebab kita tahu ada dekat Malaysia 18, dekat Indonesia ada 3, dekat Brunei ni kita belum explore ni, kita belum tahu ni Kampung Jerudong. Mungkin belum ada branch. Maksudnya tu. Mungkin baru ada leader kat sana kot. Mungkinlah. Boleh jelaskan, Princess? Ada branch ke? Ada macam cawangan ke? Ada office ke? Macam mana ke? Kalau boleh masuk live je. Tu yang saya terkejut, Kak. Ya ke? Akak pun terkejut ni. So Tuan Din pun terkejut ni. Sebab kita orang tak tahu. Sebab kita orang tahu, kita orang memang well known tahu. Dekat Malaysia 18, dekat Indonesia 3, Brunei kita tahu tak ada tapi ada. Mungkin maksud Princess produk Public Gold dah ada kat Brunei. Mungkin produk tu dekat ada orang jual kot, bukan branch kot. Mungkin ada orang yang orang kata dia ni Tuan Din, dia buka booth ke? Mungkin kot. Yes, ya. Mungkin dia buka booth ni. Sebab apa yang saya tahu dalam yang grup PJYM pun ada dealer-dealer daripada Brunei. Ya. Itu agak tahu ada dealer daripada Brunei, tetapi tak ada branch daripada Brunei setahu Kak Nida. Diorang pun berurusan dengan orang kat Sabah dengan Sarawak. Setahu Kak Nida lah. Mungkin juga. Yes. Rasa Kak Nida bukan branch. Kalau ada branch mesti dah ada official launching ni. Ya, betul. Betul. Sama macam yang dekat Indonesia kan, yang baru buka. Kalau buka, of course dalam meeting pun dah umum ni. Sebab kita orang adalah, yes, dia kata, sebab kita orang adalah dealer-dealer di bawah direct kepada mentor yang paling utama dekat Public Gold. Kalau ada pembukaan cawangan macam ni, mesti kita orang dah tahu juga. Ini tak tahu, mungkin booth ni, mungkin ada leader ataupun dealer yang buka booth ataupun dia buka mungkin
kenapa tak buka kat Brunei akak? Kita doakan insya-Allah kita buka kat Brunei. Okey. Apa ni princess kena jadi wakil lah, wakil buka. Ah, Brunei. Princess kena jadi. Princess dah ada tak? Akaun public gold. Kena buka sebab apa? On the way, on the way. Kita menyimpan berdikit-dikit, paksa diri. Sebab apa? Emas ni dia adalah international. Dia bukan dekat, belum kena ada. Kena ada sebab public gold adalah satu badan, orang kata satu company yang memberikan kita menyimpan emas dengan kaedah yang mudah, murah, telus, patuh syariah. Okey. Boleh mula dengan berdikit-dikit, boleh mula orang kata tak terikat dengan syarat bulanan melalui account gap. Ada bajet lebih, kita tambah lebih. Tak ada bajet, kita diam aja. Tapi bila kita dah start, kita tak boleh stop. Saya baru tengok dari kawan saya saja, Kak. Okay, alright. Jadi, mulakan simpanan tu. Aura belum sampai. Orang kata, hidayah belum sampai. Belum sampai hidayah. Macam Kak Nida pun lambat sampai hidayah dia. 2019 baru sampai hidayah dia. Dia kena start ni. Jadi, that's why peranan dealer-dealer ni. Itulah peranan dealer ni. Memberikan kesedaran kepada kawan-kawan kat luar sana adanya kaedah dekat public gold ni yang mampu milik dek. Bukan ribu-ribuan saja nak kena boleh beli emas. Orang kata ini dah mulalah ni orang nak jual emas ni, mana ada duit. Tak ada dek. Itu sebabnya kita memperkenalkan sebab dia kaedah mampu milik 100 pun dah boleh. Tapi jangan fokuslah 100 tu. Kalau 100 sampai bila-bila asyik nak 100 saja. Tidak. Buat lebih 100 tu paling minimum. Okay. Nak sekilo pun boleh. Okay. Promosi 10 kali bayar. Malam ni kita punya mentor ada live. Jadi dengarkan. Yes, Tuan Syukur ada buat live malam ni. Promosi 10 kali bayar dengan ada cabutan bertuah. Kalau sekarang ni promosi 10 kali bayar, ambil promosi dia tapi tak ada cabutan bertuah menang emas. Kalau mentor ada buat live, maksudnya ada peluang menang cabutan bertuah. Ya, okey, yang itu account gap Tuan Din masuk. Okey, kaedah belian promosi 10 kali bayar pun tengah ada. Jadi kenapa ambil promosi 10 kali bayar macam ni? Sebab kita dapat lock harga. Hari ni harga turun kan? Hari ni 284 kan Tuan Din? Hari ni harga turun. Bila kita lock harga hari ni, sepanjang 10 bulan kita harga hari ni saja. Harga naik esok, kita tak payah risau sebab kita dah lock harga hari ni. Jadi that's why kita kata lock peluang ambil masa harga promosi. Dia ada 4 sebab bila masa susah beli emas. Pertama, ketika promosi, inilah promosi 10 kali bayar. Kedua, ketika harga rendah. Sekarang ni harga rendah. Lepas tu ketiga, ketika ada duit dekat tangan. Jangan bila duit belanja dulu lepas tu duit dah tak ada. Dan keempat, 10 tahun lepas. Mana nak boleh 10 tahun lepas kan Tuan Din? Maksudnya hari ni lah. Tak mula hari ni, sampai bila-bila pun kita tak mula. Ya betul. Mula 10 tahun lepas tu, 10 tahun lepas tu Tuan Din kat mana? Dengan emas, ada nampak emas ke? Tak nampak kan? Tak kenal lagi. Sama. Ya, tak kenal lagi. Yes, tak kenal, tak tahu. Ataupun tak nampak jalan, tak dalam fikiran, langsung tak ada. Langsung tak ada. Apa akan jadi, jadilah. Tunggu gaji. Memang tak terlintas pun untuk simpan emas 10 tahun lepas. Betul. Ya, betul. Padahal kalau kita dah start 10 tahun lepas, macam semalam ada posting semalam tu, 2016 ke 2023, ada kenaikannya emas tu RM100. Macam Kak Nida sendiri, pengalaman Kak Nida sendiri, Kak Nida beli emas 1 September masih Riki lagi. Kak Nida direct dengan Tuan Syukur. 1 September masih lagi bersoal jawab dengan Tuan Syukur. 2 September Kak Nida start payment RM214 masa tu. Okey. Kak Nida terus je ambil dealer. Masa dulu nak jadi dealer tak ada promosi-promosi. Lepas tu tak ada pula syarat-syarat berapa gram tak ada. Dulu Kak Nida sebab kan masa tu ada duit WSS lah. Jadi maksudnya nak try dulu. Kak Nida ambil je terus join dealer. Masa tu RM214. Hari ni berapa? RM284. Jadi maknanya berapa kenaikan tu?
Banyak sangat, Kan? jauh sangat. RM70. 214, 200, hari ni 284. Berapa ringgit tu? Nak kena kira lah RM70. balik. Okey. Jadi maksudnya nampak tak kenaikan kat situ? Jadi berbaloi tak kita simpan emas Tuan Din? Berbaloi sangat. Berbaloi sangat. Tapi perlukan jangka masa yang panjang. Baru kita akan nampak. Betul lah. Jangan beli hari ni, minggu depan tanya Betul. berapa untung. Ada yang apa ni, prophet saya yang dah menyimpan. Yelah, maknanya dia orang mungkin faham tapi mungkin nak faham lebih lagi ataupun buat-buat tak faham ataupun saja-saja nak tanya kan. Maknanya mana untungnya, bila untungnya simpan emas, beli emas kan. Maknanya kita beritahu direct lah. Beritahu direct kalau yang untuk kata nak untung cepat, jangan emas bukan pilihan lah. Bukan pilihan. Kalau untuk kita. Yes, betul. Tak ada. Melainkan kalau kita beli kilo, 20 kilo ke, itu lain. Pelabur. Itu adalah pelabur. Itu lain. Kalau setakat beli 1 gram, 2 gram, lepas tu tanya bila nak untung, itu memang bukan bukan tepat lah. Sebenarnya kita kena kenal pasti kan. Kenal pasti siapa posisi kita dalam membeli emas ni. Pertama, sama ada kita ni penyimpan. Penyimpan ni, penyimpan emas, objektif dia tambah gram. Dia tak tengok harga. Kita adalah penyimpan emas. Macam Tuan Din, tiap bulan dia tolak daripada gaji, tak payah fikir berapa harga dia. Maksudnya objektif dia janji gram bertambah. Betul tak Tuan Din? Betul. Janji gram bertambah. Sebelum duit tu cair kan? Sebelum duit tu habis. Dia tambah gram objektif dia. Jangan tengok harga. Sebab apa? Kalau harga naik, kita beli. Masa harga rendah pun kita beli. At the end kita dapat harga purata juga. Betul tak? Jadi kita tak payah nak persoalkan. Jadi yang penting gram bertambah. Okay. Yang kalau pelabur, yes. Dia kerja dia tengok graf. Graf. Lepas tu kuantiti dia banyak. Lepas tu dia beli pada harga rendah, besok harga tinggi dia jual. Dia bukan nak simpan, dia nak melaburkan dapat untung kat situ. Itu pelabur. Yang ketiga, peniaga. Peniaga orang yang meniagakan emas lah. Dia ada stok kan. Dia ada stok. Lepas tu dia harga jual, harga beli, consider harga tinggi, harga rendah. Dia tetap dapat untung. Bezanya rendah atau sikit saja. Objektif dia meniagakan emas ni. Itu peniaga emas. Kita bukan. Kita ni penyimpan. Dalam masa yang sama, kita nak kenalkan kepada kawan-kawan kita, simpan untuk macam kita sebagai penyimpan untuk ada capai matlamat. Kan? Tapi macam Tuan Din kata, kawan tanya berapa nak untung, itu tak sesuai kan Tuan Din? Betul. Kita bukan. Manakala ni kita fokus pada untuk sebarkan kepentingan dan kebaikan menyimpan emas. Kita cuba dan cubalah. Maknanya bagi saya 3 tahun bukan masa yang panjang, bukan masa yang pendek. Tapi saya walaupun saya kata tak laju, tapi saya terus buat. Slow tapi grow. Yes. Maknanya kita terus buat, cuba, ialah rezeki kita tak tahu kan. Maknanya kita buat hari ni, kita promo hari ni, kita ajak orang masuk hari ni, orang tak kata buat tak peduli kan. Itu kita tak tahu. Besok, lusa, kita tak tahu. Apa yang penting kita terus buat. Itu yang saya amalkan sekarang. Walaupun dengan kata komitmen saya pada kerja hakiki, saya cuba-cuba juga luar masa, cuba-cuba juga perkenalkan kepada sahabat-sahabat, sama ada dalam FB ke dalam WhatsApp ke apa benda. Yang tanya hari ni terus senyap, ada yang tanya hari ni, bulan depan pun masih tanya-tanya lagi pun ada. Biasa. Itu biasa. Maknanya kita fokus terus. Kalau dia terbuka hati, bila dia dah terbuka hati untuk sama-sama dengan kita, alhamdulillah. Itu yang saya buat sekarang ni. Walaupun benda tu tak laju, tapi alhamdulillah boleh terus fokus untuk Betul. Betul. Yang penting kan kita dapat bantu kawan-kawan kita supaya tak tersilap macam kita. Kat Malaysia ada Nadir Gold ke? Kak Nida tak pasti yang itu.
Sebab kita orang ni dealer rasmi public gold. Jadi kita orang tak tahu tempat gold yang lain. Sebab kalau tanya kelebihan tempat yang lain, memang kita orang tak tahu. Sebab apa? Kita adalah dealer rasmi public gold. Kalau nak tahu tentang kelebihan dekat public gold, yes, kita orang adalah authorized dealer yang boleh mengajar, membimbing anda menyimpan emas. Tuan Din dengan dia punya follower dia, Kak Nida dengan follower Kak Nida. Sebab kalau tanya tempat lain tu, memang kita orang tak mahir. Sebab kita orang bukan dealer dari sana. Kita dealer adalah di public gold. Kalau nak tanya tentang ke public gold, kelebihan public gold, keunikan ataupun kaedah-kaedah kat public gold, yes, kami adalah orang dia. Tapi kalau tempat lain tu memang kami tak tahu, tak boleh nak komen lah sebab tak tahu. Okay. Nanti kan komen lebih kan dah jadi macam konflik interest pula. Jadi Yes, betul. jadi kita orang adalah di public gold. Okay, jelas kat situ kan, Princess? Ya, betul. Kalau Kak Nida komen tempat lain punya, itu bukan kepakaran kami. Kami, kalau public gold, yes, kami adalah authorized dealer. Tuan Din pun adalah authorized dealer. Mungkin ada offer. Tuan Din ada offer kat saya tentang Betul public tak? gold. Tengah pojok dia. Okey, silakan. Alright. Jadi kalau misal kata anda nak menyimpan emas, okey, yang kaedah ada 4. Account gap boleh mula dengan serendah 100, tapi janganlah 100 itu. 100 tu minimum. Yang kedua, promosi 10 kali bayar. Okey. Yang ketiga, belian tunai. Ada extra budget? Yes, proceed dengan extra budget. Yang keempat, okey, consider dalam account gap tadi tu kita boleh subscribe auto debit. Tak payah fikir. Setahun kita subscribe auto debit, masuk dalam tolak dengan account bank, terus masuk account gap. Lepas tu peluang menang cabutan bertuah setiap bulan bunga emas 10 gram. Best ke tak best? Beli emas, simpan emas, menang emas. Itu Banyak peluang. promosi kat public gold tu. Kan Tuan Din? Apa lagi nikmat, apa lagi yang nak didustakan? Macam-macam keistimewaan. Ya, betul. Dalam masa yang sama, kita ada platform bisnes online, PG Mall, kita boleh buat duit tanpa modal, share saja referral link, kita boleh terima income, pendapatan. Macam Kak Nida, fokus dekat public gold sebagai dealer, dalam masa yang sama dekat PG Mall tu, dapat si wallet, boleh diguna pakai, beli emas balik. Okay. Jadi kepada kawan-kawan yang nak mula menyimpan emas, boleh ikut kemampuan masing-masing, keselesaan kaedah mana yang sesuai dengan anda. Ya, Jangan paksa nak menyimpan emas ni, jangan paksa ikut-ikutan. Kena ada ilmu emas, at least kita faham. Harga naik, kita senyum kan Tuan Din? Ya, Harga turun, lagi kita senyum. Jangan kata harga naik, kita rasa consider macam takutlah harga naik nanti kan, harga turun macam mana? Tak ada. Harga naik maksudnya simpanan emas anda makin bernilai, makin naik. Harga turun, kalau dah ada ilmu emas, masa untuk kita borong. Betul tak Tuan Din? Ya, betul. Jadi itu perlunya ada ilmu emas, ada kita belajar daripada buku-buku yang ditulis oleh otai-otai ataupun pakar-pakar keuangan yang memberikan kita informasi tentang emas. Jangan ikut-ikutan. Nanti ikut-ikutan tanya macam Tuan Din tadi, berapa untungnya ke apa, tidak. Emas tak sesuai untuk jangka masa pendek. Emas adalah untuk jangka masa sederhana dan juga panjang. 2 tahun ke atas dah boleh nampak dah kenaikannya, untungnya. Bak kata Tuan Azizi Ali dalam video beliau, sejak 20 tahun kebelakangan ini, keuntungan simpan emas ni hampir 10% setiap tahun. Keuntungannya hampir 10% setiap tahun. Jadi, pertama, anda dah bekukan duit anda daripada cair. Kedua, anda dapat hasil daripada kenaikan simpanan anda. Dan yang ketiga, disiplin diri untuk simpanan masa depan matlamat kita. Ya, matlamat tu macam Tuan Din kata nak mengerjakan haji atau umrah ataupun matlamat anak-anak muda nak kahwin kan. Ya. Matlamat untuk persaraan itu paling penting. Okay. Jangan buta-buta kita simpan emas tapi kita tak faham. Besok bila harga rendah kita murung. Rugilah simpan emas. Tidak. Kena ada ilmu emas. Betul tak Tuan Din? Ya, betul. Itu yang saya buatkan ni untuk anak-anak. Kita dah mulakan untuk diorang. Kita dah buka akaun untuk diorang. Dan sebab apa yang saya nampak daripada sebelum ni, daripada dia tak ada akaun gap, akaun emas,
Tapi duit diorang ada simpan, ada dalam akaun ASB dan juga tabung haji. Saya sendiri pun ada buat potongan gaji untuk anak-anak dalam tabung haji. Okey. Sekarang ni pun masih teruskan potong dalam tabung haji dan masih boleh tambah yang fizikal dalam akaun diorang. Masih boleh, masih boleh. Kat situ kelebihan. Memang kita nampak duit yang potongan gaji untuk akaun tabung haji memang dah potong dah, itu memang tiap-tiap bulan. Yang untuk kita beli tambah yang gram dalam akaun gap pun masih boleh ditambah. Tak tahu, kita pun Betul. tak tak sedar daripada mana duit kita yang datang tu. Mungkin ada tambahan daripada kenaikan gaji ke setiap tahun tu berapa lah sangat. Tapi saya nampak dekat situ dia orang ada tempat untuk menyimpan. Mana kita sediakan tempat platform untuk dia orang, untuk anak-anak. Yes. Betul tu Alhamdulillah. Tuan Din. Yes. Betul sangat-sangat. Maksudnya, misal kata ada orang kata, nanti saya ada KWSP lah Kak Nida, nanti saya ada pencen lah Kak Nida, saya ada tabung gaji, saya ada tabung gaji dan lagi satu ASB. Okey, tak apa. Itu teruskan. Betul. Okey, ini adalah platform yang lain. Jadi consider ini adalah jangan samakan orang kata apple dengan buah apple dengan buah durian kan, tak sama. Jadi sama juga, jangan samakan duit-duit simpanan dengan emas. Jadi consider itu, teruskan. Ini adalah satu baru. Yes, Kan? Jadi besok bila dah bersara, itu ada, ini ada, ini ada. Betul tak Tuan Din? yes, betul. Tapi dalam masa yang sama, kenapa emas? Sebab emas ni nilainya meningkat. Yang untuk tabung haji ASB, yes, teruskan. Dia dalam bentuk tunai. Yang ini dalam bentuk gram emas. Jadi dua platform yang berbeza. Ya, betul. Jadi kat besok ada pencen ke KWSP, yang itu yang ketiga. Jadi maknanya 3 cabang keuangan untuk dana persaraan. InsyaAllah. Betul tak Tuan Din? Ya, betul. Yang untuk anak, kita fokus pada untuk dana pendidikan dia orang lah. Anak, orang kata baru ada form 4 dengan form 1 tahun ni. Jadi, yelah boleh kata dia orang pun dah lewat, tapi yang lebih, orang kata yang lebih baik daripada dia orang kecil lagi. Tapi kita tak jumpa lah benda tu kan. Kita pun dah lewat. Tapi tak apalah, kita buat. Yang kecil berapa tahun Tuan Din? Ya. Yang kecil umur anak berapa tahun? 13. Okey. Dah tingkatan 1. Ya. Yang sulung? Yang sulung dah ada dekat UiTM 18. UiTM. Okey. UiTM mana tu? Dekat Dungun. Dungun. Okey, semua belajar kan? Okey. Maksudnya consider macam awal lagi Tuan Din dah ajar anak-anak menyimpan emas supaya ada awareness menyimpan emas. Okey. Jadi kalau misal kata bila diorang dah ada kesedaran awal ni, automatically besok dia pula akan membawa kepada dia punya keluarga dan juga anak-anak dia. Jadi maksudnya kita kena didik diorang supaya menyimpan tu jangan buat kesilapan, jangan fokusnya kepada tambah gram, okey. Jangan jual, okey. Jangan jual, sayang nak jual harga emas ni, okey, dia tak tunggu kita bila kita nak mula. Okey, harga emas ni dia tak ada tunggu kita bila baru kita nak buat keputusan. Yang penting kita sendiri. Ada siapa ke nak simpankan untuk kita Tuan Din? Tak ada kan? Melainkan kita sendiri. Ya, betul. Melainkan kita sendiri nak buat simpanan. Misal kata kepada mereka yang berniaga tu, memang sesuai sangatlah menyimpan emas sebagai modal pusingan perniagaan. Misal kata kalau misal kata tak nak jual dekat Aranu, Public Go boleh consider Aranu secara online saja. Account Gap ni memang convenient sangat untuk semua yang tak ada masa nak pergi, tak ada masa nak cuti. Memang account Gap ni paling sesuai untuk semua golongan. Alright? Macam Tuan Din buat account Gap, anak-anak pun buat account Gap. Kalau terdesak, secara online saja. Tak payahlah kita nak pergi ambil cuti, nak pergi cari parking, semua leceh. Secara online inilah kemudahan yang Tuan Din pun ada buat, ada account Gap. Macam Kak Nida sendiri pun suka sangat account Gap. Sebab bila Kak Nida suka sebenarnya suka juga promosi 10 kali bayar Tuan Din. Dia seperti disiplin. Okey. Dia seperti disiplin, lepas tu kita lock harga, kita lock emas lebih besar. Itu promosi 10 kali bayar. Tapi bila Kak Nida ada contoh ada duit extra, yes, Kak Nida masukkan account Gap. Jadi maksudnya dua-dua Kak Nida grab lah. Lepas tu
Yang lagi satu tu gatal tangan tu Tuan Din bila ada design baru dekat PG Mall tu. Nak beli juga. Okey. Bila ada design baru je, nak beli je. Tapi tak apa, itu adalah belian yang memberikan kita manfaat. Beli Ya. emas dek, bukan beli benda-benda merapu tidak. Beli emas sebenarnya. Mungkin Lagi-lagi satu, ada satu lagi yang orang tak faham, bila beli emas ni dia ingat duit habis. tidak. Ya. Orang tak faham dia akan fikir macam tu, beli emas duit habis. Sedangkan duit dia dah tukar, dah bertukar di dalam emas. Dah Duit tak bekukan, habis yes. pun. Ya. Memang dia Dia kata sebenarnya macam ni Tuan Din. Dia kan dia bukan sebenarnya kalau kita faham kita nak bagi dia orang kesedaran, dia bukan duit habis. Kita rasa tak berduit. ya. Sebab apa dah beli jadi emas. Jadi kita tak ada duit nak dibelanjakan benda-benda merapu. Dia rasa tak berduit. Ya, betul. Jadi bila rasa tak berduit tu kita tak adalah beli benda yang tidak berfaedah. Jadi tapi dah ada beku kan. Jadi berbaloi lah tu. Ya. Kita rasa tak berduit tu yang penting tu. Kalau rasa berduit apa Tuan Din? Dia asyik fikir nak berbelanja. Dia nak belanja itu ini. Besok nak raya ni. Nak tukar sofa lah. Tukar langsir lah. Kan. Padahal tak tukar pun boleh kan. Raya juga. Contoh. Okay. Jadi kalau misal kata kita rasa tak berduit tu, kita adalah dalam posisi yang selamat lah. Tapi dalam dalam masa yang sama simpanan tu bertambah. Simpanan bertambah. Rasa kata membazir, tidak membazir. Macam Tuan Din kata membazir ke beli emas? Tidak. Dana kecemasan ni dek, bila misal kata terdesak, boleh dapat duit ni dek. Hari tu kan Tuan Din, salah satu video Tuan Kak Dida ada tengok balik lah, Tuan Zulkifli. Ya. Okay, salah satu video beliau untuk anak-anak muda nak beli handphone. Kan selalu tukar-tukar handphone kan? Diorang selalu tukar tak? Yes. Betul. Diorang selalu tukar-tukar handphone. Beliau cakap dalam beliau punya video, kalau nak beli handphone, beli emas dulu. Lepas tu, hantar ke Arano. Lepas tu dapat duit, beli handphone. Jangan pakai kredit card. Jangan pakai loan dekat kedai tu. Tapi besok ada duit, tebus balik emas tu, handphone dapat, emas pun dapat. Kan? Lepas tu lagi satu, untuk anak-anak muda nak kahwin. Okay. Yang si perempuan beli emas berdikit-dikit daripada sekarang kan. Kumpul berdikit-dikit emas daripada sekarang. Lepas tu dah ada emas. Okay, contoh amount tertentu 20 gram ke, 10 dinar ke, whatever. Jual kepada pengantin lelaki. Okay, jual kepada pengantin lelaki. Jadi dapat duit. Gunakan untuk belanja perkahwinan. Lepas tu, emas yang tadi dibelikan oleh pengantin lelaki tu, ke pihak lelaki, hadiahkan balik sebagai hantaran. Ataupun mas kahwin. Kan? Bagus tak idea tu? Lepas tu, besok dah ada emas kat tangan tu, terdesak, pakailah untuk you all punya kehidupan rumah tangga. Ya, betul. Satu idea yang brilliant. Betul tak Tuan Din? Betul. Kumpul emas daripada sekarang, suruh pengantin lelaki beli, dapat duit. Okey, dapat duit untuk majlis kahwin. Emas tadi tu yang dah dijual tu jadikan hantaran balik. Okey, betul sangatlah. Okey, itu kena ada ilmu emas tu. Itu kena hadir training. Kena ada ilmu emas, kena hadir training. Maknanya tetap terfikir benda macam tu kan. Rugilah zaman Kak Nida kahwin dulu hantaran duit kertas. Mas kahwin duit kertas buat bunga kan, buat bunga-bunga kan. Kalau sekarang ni kita nak suruh, kalau zaman-zaman kita ni suruh semua orang emas. Yes, Dina. Yes. Ramai yang dah buat. Dah sedar, yes. That's why kita nak yang kawan-kawan yang belum nampak, belum celik, belum jumpa jalan. Macam kita ni lambat, yes, that's why kita nak hadapkan kepada you all. Bertindak ikut kepada trend semasa, jangan lagi guna duit kertas untuk mas kahwin, guna Dina. Yang boleh beli berdikit-dikit ni. Bukan sekali ribu-ribuan nak beli kalau misal kata bajet ketat kan. Baru nak mula kerja kan, dengan nak bayar PT-PTN ke, dengan nak bayar motor kan. Tak ada.
Beli macam berdikit-dikit. Asing dapat gaji. Kita nak beri awareness ni kepada anak-anak muda. Yes, kepada mereka yang golongan dah dewasa ni, of course lah ambil peluang tu sebab dah lebih matang, dah lebih tahu, dah tempuh asal garang kehidupan pekerjaan, kehidupan hutang, kehidupan apa-apa, kos-kos kehidupan semua dah faham. Tapi that's why kita ada kesedaran nak berikan kepada mereka. Dalam masa yang sama, golongan dewasa ni kena fikir KWSP esok macam mana. Jangan sedap-sedap aja renovate dapur, renovate rumah ataupun beli kereta baru kan. Jangan buat hutang baru. Tuan Mahadi ada online sekarang ni. Jom kalau boleh kita masuk kotak sama-sama ni. Ni Tuan Mahadi ni PGYM juga. Kalau boleh tu kita borak-borak. Why not kita borak-borak? Apa ni saya dah cukup rasa. Okay. Tuan Din dah nak, okay, alright, dah nak live. Okay, terima kasih John Kak Nida. Esok ada masa. Kalau jumpa Kak Nida live, John, why not kita borak-borak, share pengalaman. Seronok lah dengan pengalaman ataupun perkongsian yang sama level, sama pemikiran. Okay, yang sama tujuan. Okay, terima kasih banyak-banyak Tuan Din. Nanti insyaAllah live lagi, join Kak Nida lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Mahadi. Okay, good sharing. Kak Nida baru nampak je Tuan Mahdi masuk daripada tadi kat luar tingkap ke? Okey, sebenarnya Kak Nida pun dah live pun lama juga ni. Okey, kalau apa ni? Kalau nak ikutkan bateri pun dah nak makin berkurangan. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang join. Terima kasih kepada Tuan Din. Actually Kak Nida nak bagi tahu kawan-kawan semua promosi 10 kali bayar sekarang ni tengah ada lagi ni. Promosi 10 kali bayar esok akan ada dengan boleh peluang untuk menang cabutan bertuah. Kalau sekarang ni, hari ni harga tengah rendah. Beli, kalau lock harga hari ni, harga naik tinggi macam mana pun kita tak payah risau. Okay, hari ni 27 bulan 1 kan. Kalau Kak Nida semak tadi, untuk 10 gram ni, bulanan adalah RM284 sahaja. Harga naik tinggi macam mana pun esok lusa, kita tak payah risau, kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Okay. Ini adalah kelebihan promosi 10 kali bayar. Dapat beli emas lebih besar, dapat lock harga, lepas tu dalam masa yang sama, kita disiplin menyimpan emas untuk diri sendiri. Habis bayar, post berinsurans kepada kita. Okay, itu kepada mereka yang nak ambil promosi 10 kali bayar. Yang kaedah lagi satu Kak Nida cakap tadi, account gap boleh mula dengan senang 100, tapi janganlah target 100, targetlah lebih. Asingkan 10% daripada gaji setiap bulan untuk emas. Jadi kaedah yang ini mampu milik mudah, murah, telus untuk semua golongan. Kelulusan kepatuhan syariah daripada Public Go ni dapat daripada Amani Advisor Sedia Berhad, di mana CEO-nya adalah Tan Sri Daud Bakar. Kepada anda yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik bio link Kak Nida, nidago.com ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Jangan bertangguh-tangguh nak membeli emas sebab harga emas hari ni tengah turun tau. Kalau kita lambat bermula, harga emas tak akan tunggu kita. Dia naik atau turun, dia tak akan tunggu kita. Jadi kita bertindak daripada sekarang, mulakan simpanan paling tidak sebagai dana kecemasan. Yang nak kahwin tu berdikit-dikit daripada sekarang, kumpul dalam bentuk gram emas dan melalui account gap ataupun terus grab 1 dinar pun boleh 10 kali bayar. Okay? So, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. Sebab apa? Kalau misal kata nak dapatkan informasi tentang promosi ataupun info tentang emas, kelebihan emas ataupun apa saja tips yang ada di dalam emas dan juga Public Go itu sendiri, dapatkan daripada Telegram Kak Nida ataupun follow Kak Nida punya FB, IG, YouTube dan sebagainya. Follow nidago.com. Okey, terima kasih join Kak Nida. Terima kasih Tuan Mahadi join Kak Nida. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih pada kawan-kawan yang nak mulakan simpanan emas, klik bio link Kak Nida. Follow Kak Nida rapat-rapat, WhatsApp Kak Nida. Okey, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa petang ni ataupun malam nanti. InsyaAllah. Okey, bye. Assalamualaikum.